Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Faqala asy-syaikhu asy-syarikhu هذا كتاب بيان أحكام الطهارة. هذا كتاب بيان أحكام الطهارة. اعلم أن الكتاب لغة معناه الضم والجمع. يقال كتبت كتبا وكتابة وكتابا. ومنه قولهم تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا، وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف. قال أبو حيان: ولا يصح أن يكون مشتقا من الكتب، لأن المصدر لا يشتق من المصدر. وأجيب بأن المزيد يشتق من المجرد. واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم ويعبر عنها بالباب وبالفصل أيضا. فإن جمع بين الثلاثة قيل الكتاب اسم الجملة اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا. والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبا. والفصل اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبا. والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره. والفصل لغة الحاجز بين الشيئين. والكتاب هنا خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى محذوفين كما قدرته. وكذا يقدر في كل كتاب أو باب أو فصل بحسب ما يليق به. وإذا علمت ذلك فلا احتياج إلى تقدير ذلك في كل كتاب أو باب أو فصل اختصارا. Jadi kita sudah masuk pada bab Taharah, habis pada muqaddimah. Jadi kata Syekh Abi Syuja' rahimahullah taala, Syekh Ahmad ibn Husain ibn Ahmad rahimahullah taala, Kitabut Taharati. Jadi Abu Syuja' tulis Kitabut Taharati. Kemudian syarih pula tulis hadza kitabu bayani ahkamit taharati. Jadi di sini dia sudah pun menambah, dia tambah. Jadi ditambah apa tu? Ditambah hadza. Jadi itu mubtada, hadza kitabut taharati. Kitabut taharati. Tapi kata kitabut taharati, ini adalah kitab taharah. Ini adalah kitab taharah, jadi tak jelas lagi. Kitab itu dia mentakdirkan kitab tentang kesucian, tentang apa? Tentang bayan, menerangkan ahkam, menerangkan tentang hukum-hukum at-taharah, hukum-hukum bersuci. Jadi kita kata kitab bersuci. Kalau kira dalam bahasa Melayu, bersuci itu kata kerja. Kata kerja ni susah sikit, sulit sikit di dalam menterjemah.
Kalau kira kitab at-taharah ialah kitab mengenai kesucian. Tapi kita bila bercakap bahasa Melayu kata kesucian, ni dia berkait dengan apa nama ni yang maknawi sikit. Kesucian seorang perempuan contohnya. Kesucian agama Islam. Gitu. Itu lebih pada nak pergi kebersihan lah. Kebersihan. Tapi bila bersuci, maknanya ada sekali membasuh apa nama ni untuk semayang pun boleh, untuk bersuci. Itu yang masyhurnya di dalam kitab Melayu ialah mengenai bersuci, yang dipanggil bersuci. Kalau ikut terjemahannya bab mengenai kesucian ataupun pembersihan. Itu panggil bab pembersihan. Tapi tak sedap lah bunyi ni tu. Bunyi tak sedap itu. Kerana itu ulama-ulama kita terjemah kitab bersuci. Iaitu kitab mengenai bersuci. Kitabu at-taharah. Okey. I'lam, ketahuilah oleh engkau. I'lam ni adalah fa'il amar. Fa'il amar. I'lam yakni fa'il amar ni kita boleh suruh orang di depan lah. Orang depan. Tapi sekarang ni kita tak ada di depan. Tapi maknanya ditakdirkan seolah-olah kita yang tukang baca ni lah. Maksud dia kata i'lam, ketahuilah ya qari, ya qari'il matni ataupun ya qari' hadha syarh, ya qari' ya qari'u hadha syarh. Wahai tukang baca kepada syarah ini, ketahuilah oleh engkau, ayyuhal qari', maknanya i'lam ayyuhal qari', wahai orang yang membaca, wahai engkau. Engkau tu siapa? Al-qari'. I'lam anta yal qari', maknanya i'lam. Maknanya i'lam ni fa'il dia adalah dhamir mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Anta tu maknanya siapa-siapa sajalah yang baca kitab ni. Ketahuilah oleh engkau wahai pembaca, annal kitaba, bahawa kitab itu, dia cerita tentang kitab. Kitab itu, perkataan kitab itu, maknanya yang dibincang di sini ialah perkataan kitab itu. Pasal atas tulis kitabut taharati, kitab taharah, kitab pada menyatakan taharah. Jadi makna kitab tu apa dia? Jadi kata dia lughatan, dari segi bahasanya. Ni kita bincang dah dulu. Lughatan masyhurnya linaz'il khafid, mansub linaz'il khafid. Ada juga kata mansub apa nama ni kerana hal, hal. Kemudian mansub banyak lagi lah. A'ni lughatan, itu dari segi bahasa. Kalau gitu jadi maf'ulun bih. Masyhurnya ialah lughatan linaz'il khafid, linaz'il khafid. Ai annal kitaba fil lughati. Annal kitaba lughatan. Ada yang kata tamyiz, banyaklah dia punya apa? Dia punya i'rab ni lah, punya i'rab. Kita pakai yang masyhur saja, iaitu linaz'il khafid. Maknahu, maknanya ialah alkitab itu ad-dhammu wal jam'u. Ad-dhammu maknanya kita menggabungkan sampai lekat. Ad-dhammu peluk. Ad-dhammu maknanya kita mendekatkan sesuatu sehingga menjadi dapat. Wal jam'u, dan mengumpul. Kumpul itu boleh jadi sampai tidak apa nama ni dengan orang tahu tidak tekek maknanya rapat lah. Tidak rapat. Jadi ad-dhammu itu kita menggabungkan sampai kepada rapat. Gabung sampai rapat, itu ad-dhammu. Kita ni ada ad-dhammu gini. Kalau kumpul saja, kumpul tak mesti rapat. Jadi itu kata para ulama, ad-dhammu itu maknanya lebih khusus daripada al-jam'u. Jadi di sini dia kata atful apa nama ni, atful am ala al-khas. Jadi dhammu itu lebih khas. Itu kumpul juga tapi sehingga rapat. Al-jam'u kumpul, kumpul tak apalah sampai dia itu menyentuh yang lain ataupun tidak menyentuh. Itu dari segi bahasa. Itu segi bahasa. Bukan pergi kepada makna ni bukan al-kitab dengan makna ni kitab, satu buku. Itu buku itu sudah menjadi satu ismun yang lain. Itu maknanya dah jadi benda yang ditulis. Al-maktub, al-kitab bermakna ismul fa'il, iaitu
al-maktub, benda yang sudah ditulis itu panggil kitab ni. Bukan, ini nak segi dari segi makna masdar dia, dari segi makna masdar dia. Itu al-kitabu, makna dari segi bahasanya ialah apa nama ni, apa nama, al-dhamma, melekat, gabungan sehingga kepada melekat, al-dhammu wal jam'u, dan mengumpulkan. Yuqalu, dikatakan, ini dari segi apa ni, dikatakan dari segi ilmu saraf. Jadi ilmu saraf ni kata betul katban wa kitabatan wa kitaban. Jadi kalau kita tengok kamus akan jadi fi'il madhi dululah, kataba yaktubu, katban wa kitabatan wa kitaban. Fi'il madhi kataba, mudhari' yaktubu. Kemudian masdar, masdar dia katban wa kitabatan wa kitaban. Ada 3 masdar dia. Jadi ni cara tulis ni katabtu katban, dengan jadi masdar lah dipanggil, ataupun maf'ul mutlaq, maf'ul mutlaq. Katabtu katban, aku tulis dengan satu penulisan. Jadi katban itu bentuk ni, bentuk kita hafal tasrif 10 tu lah, kataba fa'ala yaf'alu fi'lan fa huwa fa'ilun. Jadi dipanggil yang ketiga dari segi susunan, iaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian masdar. Itu dipanggil masdar, dipanggil masdar, satu nama jawatan lah. Dia masdar tu ialah kalau kita yang belajar apa nama ni, nahwu mutaakhir ni, kita panggil dia sebagai maf'ul mutlaq, maf'ul mutlaq. Nama lain daripada maf'ul mutlaq, nama dia masdar, masdar mansub. Masdar dalam ilmu apa, dalam ilmu saraf tu satu hal. Ini masdar juga tapi dalam ilmu nahwu, maknanya ialah maf'ulun mutlaq, maf'ul mutlaq. Katabtu katban. Jadi pada katabah itu masdar dia sama ada katban wa kitabatan wa kitaban. Boleh semua sekali. Wa minhu, dan daripadanya, daripada penggunaan katabah itulah, dari segi makna orang panggil al-jam'u wal-dhammu. Al-dhammu wal-jam'u itu ialah kata mereka. Maksud qauluhum, minhu qauluhum, yakni qaulul Arab lah, orang Arab. Kata mereka takattabat banu fulanin. Takattabat daripada kataba, kemudian apa nama dia, atas wazan tafa'ala, kataba. Jadi takattabat, makna apa takattaba? Takattaba maknanya idza jatama'u, telah berkumpul. Bukan menulis ni ya. Maknanya telah berkumpul, tu makna asal dia, makna asal. Macam selawat dululah. Salla itu maknanya berdoa. Kemudian datang makna Islam, bila mari makna syarak. Salla maknanya bersembahyang, dan juga makna berselawat ke atas Nabi. Asal maknanya ialah asal maknanya ialah berdoa. Ini asal makna kepada katabah itu ialah mengumpul, ialah mengumpul ataupun melekat, melekat. Menggabungkan, kita menggabung sehingga melekat, ataupun menggabungkan saja dengan makna mengumpul. Jadi di sini takattabat banu fulan maknanya ialah idza jitama'u, apabila mereka itu berkumpul. Berkumpul oleh bani fulan. Dia panggil fulan ini, apa nama ni, kita panggil si fulan ni, ambil pada ni lah fulan, maknanya orang yang tak ada nama lah. Kalau ikut istilah lawyer tu dia panggil John Doe, John Doe, maknanya tidak diketahui siapa. Mayat ni mayat John Doe, belum diketahui lagi siapa fulan, maknanya sesiapa sajalah, umum, tak nak sebut nama. Tak nak sebut nama, itu banu fulan, bani sekian-sekian. Dalam bahasa Melayu itu terjemah sekian-sekian. Bani sekian telah berkumpul, takattabat oleh bani sekian-sekian. Maknanya idza ijtama'u, yakni ijtama'at banu sekian-sekian. Itu dari segi bahasa. Kemudian minhu qauluhum, juga qaul orang Arab itu kata wa kataba, kata kataba dengan kata kataba saja. Kataba dengan makna menulis. Idza khatta bil qalami, dipanggil juga apabila khatta maknanya menggaris dengan qalam, menggaris. Makna menggaris itu bukan garis saja. Maknanya dengan tulis huruf semua sekali lah. Itu khatta, khatta dia khat itulah penulisan, asal makna khat ialah garis, garis. Tapi ni makna tulis lah ni. Kataba dengan apabila dia menggores, kita kata menggores dengan qalam, makna menulis.
lima fihi min ijtima'i. Kalau sambung min ijtima'i boleh baca, min ijtima'i pun boleh baca. Itu tujuannya untuk apa nama ni, untuk meringankan bacaan saja ya. Min ijtima'i itu lebih ringan min ijtima'i pun boleh ya. Minuj tetap jadi ya, tu nak ringan sebab makna asal min tu dia baris mati asal. Dihidupkan tu untuk sambung ya. Kalau kita berhenti min ijtima'i. Iaitu daripada berkumpulnya oleh al-kalimat, oleh kalimah-kalimah, kata-kata wal huruf. Itu panggil tulis itu panggil tulis. Katabah dengan makna tulis. Pasal apa tulis itu? Makna asal pada tulis itu ialah kita mengumpulkan huruf membentuk perkataan. Dan kita menggabungkan pula perkataan-perkataan. Itu makna asal menulis. Jauh lah tu jauh lah tu. Nak kata tulis, kita biasa katabah ni kita terus pada tulis. Tapi dia kata makna tulis itu bukan makna asal dia. Makna asal kepada katabah ialah berkumpul ataupun apa nama ni, menggabungkan sehingga rapat. Menggabung ad-dhamm gabung sehingga rapat. Perlu tadi ya. Ataupun ijtama'a berkumpul. Ini berkumpul apa? Tulis tu ialah berkumpul huruf-huruf dan berkumpul perkataan. Itulah panggil tulis. Jadi makna asal katabah bukanlah makna tulis. Maknanya ialah berkumpul ataupun berkumpul lah. Kata benar ijtama'a al-jam'u menggabung. Asal maknanya ialah gabungan. Sama makna katabah ialah gabungan. Jadi katabah itu dengan makna tulis ialah menggabungkan huruf-huruf dan perkataan-perkataan. Itu makna dari segi lughatan, dari segi bahasa. Kemudian qala Abu Hayyan Al-Andalusi, ni seorang ahli bahasa, terutamanya nahwu. Dia pun ada kitab, apa nama kitab tafsir. Baik. Wala yasihhu, kata dia. Tidak sah, maknanya tidak boleh lah, tidak sah. Wala yasihhu ay yakuna mushtaqqan minal katbi, bahawa ianya itu isim mushtaq, maknanya dia pecahkan, isim pecahan daripada al-katbi. Minal katbi masdar katban, katabtu katban. Katabtu atas tu, katabtu katban wa kitabatan. Jadi katban asal dia. Jadi dia kata tidak boleh kita kata bahawa kitabatan, kita kata kitaban itu ialah, tak boleh kita kata bahawa kitaban ialah isim mushtaq daripada al-katbu. Kerana li'anna al-masdara la yushtaqu min al-masdari. Kerana perkataan yang jadi masdar itu tidak dipecahkan daripada masdar. Dia ni ilmu bahasa lah ni, ilmu bahasa, panjang lah ilmu bahasa. Jadi lebih kurang masdar ni ialah perkataan dia isim, isim masdar. Jadi dipanggil asal kepada semua perkataan ialah masdar. Ni yang kita bahas awal dulu, masdar. Jadi masdar, daripada masdar itulah keluar daripadanya beberapa jenis mushtaqat. Mushtaqat tu apa dia? Isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, daripada masdar itulah. Punca dia itu panggil masdar, iaitu sumber. Masdar itu punca, sumber. Maknanya perkataan lain berasal daripadanya. Termasuklah fa'il. Fa'il pun berasal daripada masdar. Itulah pendapat ulama Basrah. Itu panggil masdar. Ulama Kufah kata berasal pada fa'il madhi, berasal pada fa'il. Baru ada, bila ada fa'il dulu barulah ada dalam pemikiran kita apa nama masdar. Tak kisahlah. Jadi kita pakai yang Basrah itu, kita kata yang kuat. Jadi bila dia itu masdar, sekarang ni ada banyak masdar. Ada 3. Jadi dia kata masdar ini al-kitabu itu asal daripada al-katbu. Ada sebahagian kata gitu. Jadi kataba yaktubu katban wa kitaban. Jadi kitab itu dia ambil pecahan daripada katban. Dia kata tak boleh kata begitu. Kata Abu Hayyan, tak boleh kata bahawa al-kitabu itu diambil daripada perkataan al-katbu. Pasal al-katbu itu masdar.
Kemudian al-kitabu pun masdar juga. Jadi satu masdar tidaklah dipecahkan, maknanya tidaklah dipecahkan daripada masdar yang lain. Dia sumber, dua-duanya sumber. Dia sumber punca asal. Dua-duanya punca asal, kerana itu tidak bolehlah ia berasal daripada al-katbu, tak boleh kata dia. Isim mushtaq. Ini kena orang yang tak biasa ilmu soroh susah sikit nak cerita tu lah. Mushtaq ni ialah isim-isim yang dipecahkan daripada masdar tadi lah. Isim fa'il, isim maf'ul sama sekali tu lah. Tidak boleh dipecah daripada masdar. Masdar tidak boleh dipecah, tapi daripada masdar boleh dipecah jadi isim fa'il boleh. Jadi isim maf'ul boleh. Daripada masdar dipecahkan jadi masdar juga. Maka itu tidak boleh. Ini kata Abu Hayyan. Wa ujiba, maka dijawabnya, dijawab. Kalau kita baca wa ujibu, maknanya saya jawab. Tiba-tiba kita pula masuk dalam kisah apa nama ni kitab ni, wa ujibu, ataupun kita kata wa ujibu dengan makna saya jawab, dengan makna Syekh Al-Khatib jawab. Wa ujibu. Tapi dia bukan nak kata dia jawab ni ni perbahasan ni panjang perbahasan dia. Nak kata wa ujiba mabniyun lil majhul ujiba, dan dijawab. Dijawab akan qaulu Abu Hayyan itu dijawab dengan mana bi annal mazida yushtaqu minal mujarrad. Sesuatu masdar yang mazid maknanya ada tambahan huruf. Tambahan huruf maka dia juga dipecahkan daripada masdar, daripada orang panggil masdar yang mujarrad. Jadi kataba tu fa'il mujarrad lah. Dia bukan fa'il mazid, tak ada tambahan dia. Okey. Bila kataba tiba-tiba dia jadi katban. Dan jadi kitabatan. Bila kitabatan dia tambah 2 huruf. Jadi kitaban dia tambah 1 huruf. Jadi dia kata kalau yang tambah huruf pada asal dia itu, maka dibolehkan, menunjukkan itu masdar yang asal ni ialah katbun. Kemudian dipecahkan daripada itu boleh jadi kitabatan, boleh jadi kitaban. Itu atas jawab sebahagian daripada ahli nahwu. Dalam part ni, dalam bahagian ni kita tak campur sangat. Perbahasan ni perbahasan kita kata perbahasan apa? Perbahasan falsafah lah. Falsafah bahasa. Yang senangnya kita ikut macam Abu Hayyan lah, senang. Itu tiga-tiga itu adalah merupakan masdar, tak dipecahkan daripada mana-mana saja. Cuma katban itu adalah merupakan qiyas. Dia qiyas. Biasanya fa'il muta'addi. Daraba yadribu darban, fa'ala yaf'alu fi'lan. Gitu. Biasanya gitu. Kemudian kitaban wa kitabatan itu masdar sama'i, itu kita dengar daripada orang Arab menggunakan yang demikian. Jadi kita kata senangnya bagi kataba itu ada 3 masdar. Senang saja. Asal mana punca tak payah bahas lah. Itu kita biarkan kepada ahli-ahli bahasa lah. Ahli-ahli ni ahli-ahli soroh lah ni, ahli-ahli nahwu soroh yang tinggi-tinggi perbahasan dia. Tak apalah perbahasan dia, kita sampai di situ saja. Kita kata al-kitabu itu pun masdar, kita al-katbu itu pun masdar, al-kitabatu itu pun masdar. Masdar. 3 masdar. Senangnya kata gitu. Wa ujiba bi anna al-mazida yushtaqu min al-mujarrad. Ini adalah orang yang jawab. Orang yang jawab. Tak apalah orang jawab tu, kita tak payah jawab. Senang. Kita kata tiga-tiganya adalah masdar, tidaklah al-kitabu itu berasal daripada al-katbu, dan tidaklah al-kitabatu itu berasal daripada al-katbu. Tidak, bahkan tiga-tiganya adalah masdar. Wastilahan, dan dari segi istilahnya pula, istilah yang diguna pakai oleh para ulama di dalam mengarang ni, istilah di dalam mengarang. Istilah di dalam mengarang buku lah. Istilahan ismun li jumlatin mukhtassatin minal ilmi, iaitu satu nama. Makna satu nama itu satu istilah lah. So juga ni bahasa Melayu ni istilah ta'rif sama, jadi makna sama. Jadi ismun tu umum lagi, ismu nama. Kita kata nama bagi istilah. Nama bagi istilah. Istilahan dah istilah dah ada dah situ. Itu susah nak terjemah tu. Orang yang duduk dalam bidang penterjemahan itu
lama jugalah dia berfikir tu, lamalah dia fikir tu macam mana nak dapat apa nama terjemahan yang baik dalam bahasa Melayu. Kita pun kena hormat jugalah pada orang yang terjemah ni, bukan senang itu sebab ada terjemahan yang baik, ada terjemahan yang kurang baik. Kadang-kadang dia kata apa tak nampak straight sangat, tak nampak direct. Kadang-kadang susah nak buat direct, itu susah tu terjemah. Jadi kita ambil, kita umum sajalah. Wastilahan dari segi ta'rifnya pula, wastilahan dari segi ta'rif, ismun li jumlatin, satu nama bagi sekumpulan, himpunan yang khusus daripada sesuatu ilmu yang tertentu. Maknanya sekumpulan, sekumpulan, sehimpunan yang khusus, yang berbicara mengenai ilmu yang khusus. Jadi perbicaraan yang khusus tadi perbicaraan yang khusus itu nama dia kitab. Kita biasa panggil bab. Kita panggil bab. Kalau dalam bahasa Melayu panggil, jarang kita panggil kitab tu. Dia pergi pada buku satu. Dalam satu buku dia ada bab dalam dia. Itu saja dia nak terangkan. Jadi itu dipanggil al-kitab. Al-kitab. Jadi dalam kitab ni maknanya ada beberapa ilmu yang khusus dibincangkan dalam kitab tersebut, dalam bab tersebut. Itu maknanya. Wa yu'abbaru anha, dan ditakbirkan dia juga, ataupun susah juga nak kata takbir ni, yu'abbar ataupun diguna pakailah jugalah, ataupun yu'abbar anha, diberi gambaran juga dengan makna yang tersebut. Diberi, ditakbirkan juga ataupun disebutkan juga. Yu'abbar makna yutlaqnya, boleh kata yutlaqu, dan disebut juga akan jumlah mukhtassah min al-ilmi itu bil bab, dengan bab. Wa bil fasli aidan, kadang-kadang makna bab itu ialah jumlatun mukhtassah min al-ilmi. Makna faslun jumlatun mukhtassah min al-ilmi, sekumpulan masalah, sekumpulan perbahasan di dalam sesuatu ilmu. Sekumpulan khusus perbahasan mengenai sesuatu tajuk. Jadi itu boleh dipanggil bab, itu kadang-kadang dipanggil juga kitab, kadang-kadang dipanggil juga faslun, dipanggil juga fasal, dipanggil juga fasal. Maknanya tiga-tiga tu sama saja makna kitab dengan kitab, dengan bab, dengan fasal, sama saja. Fa in jumi'a baina thalathati, tapi kalau dalam buku itu dia ada tiga, dia guna tiga-tiga dalam tu ada. Tiga-tiga tu ada, al-bab pun ada, al-faslu pun ada, al-kitab pun ada. Al-kitab pun ada, al-bab pun ada, al-faslu ada. Maka di sini dia ada khusus. Jadi al-kitab lebih umum. Al-kitab lebih umum. Kemudian al-bab di dalam kitab tadilah. Kemudian al-faslu itu di dalam itu tajuk yang lebih kecil lagi daripada bab. Jadi tajuk besar sekali ialah al-kitab. Kemudian tajuk kecil sikit itu al-bab. Kemudian tajuk yang kecil lagi itu al-faslu. Kadang-kadang ada lebih lagi daripada itu. Ada masail. Dalam al-faslu ada masalah, masalatun. Dia ada tiga, kemudian tambah satu, ada empat. Itu saja nak ceritanya. Dari segi susunan tajuk besar pada tajuk yang lebih kecil, tajuk lebih kecil. Jadi al-kitabu tajuk besar sekali. Kemudian al-babu, kemudian al-faslu. Gitu. Tapi itu kalau dikumpulkan sekali lah. Kalau tak dikumpulkan sekali, iaitu makna dia sama saja. Iaitu faslun, babun, kitabun ialah nama yang diberikan kepada suatu perhimpunan perbahasan mengenai sesuatu ilmu. Sama saja. Tapi kalau dalam suatu kitab itu tiga-tiga tu ada, maka diberilah makna yang dia nak beritahu ni. Okay. Itu detail lah ulama-ulama ni. Dia detail tu ni, perbahasan ilmu mantik tak masuk lagi ni. Al-jinsu al-kulliyat, bagi orang panggil at-tasawurat. Kisah tasawurat ni. Jadi al-kulliyat tu tak masuk lagi ni. Yang ada dalam dia pada al-jinsu wal-naw'u wal-faslu wal-ardu al-khas wal-ardu. Tak apalah, kita tak pergilah kat situ. Okay.
Yang ni kita baca sajalah, kita baca saja. Tapi maknanya kita dah faham di situ. Kemudian kalau gitu buku ni dipanggil apa? Buku ni. Buku ni panggil kitab pun panggil juga. Tapi bukan makna kitab dengan makna bab. Itu cerita kitab dengan makna bab. Ini cerita kitab dengan makna maktub yang ditulis ini. Itu dipanggil juga dengan musannaf. Musannaf. Benda yang sudah dikarang. Ataupun mu'allaf. Mu'allaf maknanya bukan mu'allaf orang yang baru masuk Islam tu. Itu mu'allaf yang dijinakkan hati. Itu makna allafa juga, makna menulis. Menulis. Allafa makna mengarang, ada juga. Allafa dengan makna melembutkan melembutkan hati tu. Itu satu hal juga. Itu mu'allaf yang dilembutkan hati mereka. Itu mu'allaf dengan makna mu'allafat, mu'allafat, karangan-karangan. Dengan musannafat. Dalam satu musannaf atau mu'allaf itu dia ada dalam dia al-kitab. Gitu. Masyhur kita sekarang ni kitab ni inilah kitab benda yang kita boleh pegang. Yang nak sini kitab di sini ialah dengan makna tajuk, dengan makna tajuk. Tajuk besar. Itu maknanya tajuk besar. Tapi bila tiga-tiga itu bercampur, ada sekali dalam satu musannaf atau satu mu'allaf itu, mu'allafat itu, fa'in jumi'a baina thalathah qila, maka dikatakan Al-kitabu ismun li jumlatin mukhtassah minal ilmi. Kitab itu ialah nama bagi sekumpulan, bagi himpunan khusus perbahasan mengenai sesuatu ilmu mushtamilatin yang mengandungi di dalam apa nama kitab itu ala abwabin, ada bab-bab, wa fusulin, dan ada juga fasal-fasal, wa masaila, dan ada juga masalah-masalah ghaliban. Ghaliban maknanya secara umumnya, kata ghaliban, biasanya ada tiga-tiga tu. Kadang-kadang tak ada tiga-tiga, walaupun ada kitab tapi dia ada bab saja. Kadang-kadang ada kitab tapi terus pada fasal, gitu kan. Kadang-kadang ada orang panggil ada kitab tapi dalam tu ada masalah saja. Tak tentulah, tapi biasanya bila ada mula kitab, kemudian ada juga ada bab, kemudian ada juga fasal, kemudian ada juga masalah. Dalam kitab kita ni, dalam musannaf kita ni, dia banyak ada al-kitab ni, al-kitabut taharah. Kemudian ada faslun, tapi dia tak ada bab dalam kitab ni, dalam apa nama ni, dalam apa kita panggil matan ni, dalam matan kita dia ada kitab. Kemudian dia ada faslun, bab dia tak ada. Gitu. Kemudian ada kitab yang tak ada semua dalam dia. Kitab ada, kitab saja ada. Kemudian bab tak ada, faslun pun tak ada, masalah pun tak ada. Kitab. Kemudian terus ada, kemudian terus dia orang panggil dalam kitab semua sekali. Itu kitabu as-sabqi war-rami, Kitabu as-sabqi war-rami, dia tak ada bawah dia. Tidak ada di bawah dia apa nama ni bab. Tak ada di bawah dia faslun, tak ada. Dalam matan Abi Syuja. Yang itu dikata ghaliban. Wal babu, dan bab itu ialah ismun li jumlatin mukhtassah minal kitabi, iaitu sekumpulan himpunan khusus mengenai perbahasan sesuatu ilmu dan sesuatu ilmu daripada kitab. Jadi dia ni apa nama ni lebih tajuk kecil lagi daripada kitab. Jadi kitab mengandungi bab. Bila bab itu mushtamilatin ala fusulin. Itu. Bab itu mengandungi ada fasal dan ada masalah-masalah, masail ghaliban. Wal faslu ismu li jumlatin, maknanya tajuk lebih kecil lagi. Wal faslu ismu li jumlatin mukhtassah minal bab. Dia adalah apa nama pembahagian daripada bab. Faslu ni pembahagian kecil daripada bab. Bab kemudian ada beberapa fasal lah. Mushtamilatin ala masail ghaliban. Kemudian dia ada masalah-masalah. Masalah bermakna masalah pula. Jadi setengah kitab bahas lagi masalah. Masalah kadang-kadang jadi matlabun, kadang-kadang jadi masalah, jadi kadang-kadang jadi matlabun, kadang-kadang jadi mabhatun. Banyaklah. Tak apalah kita kira masalah ghaliban. Habis ini tajuk besar, tajuk kecil, tajuk kecil, tajuk kecil. Itu bab, kemudian kitab tajuk besar, kemudian bab, kemudian fasal. Dalam kitab Arab. Kitab Melayu dia ada bab tu tajuk besar. Kemudian bawah dia ada fasal. Itu setakat itu sajalah. Pecahan-pecahan kecil. Wal babu,
Lughatan, hari nak pergi makna satu-satu pula. Nak detail mengaji ni ya. Wal babu lughatan, pintu itu pula Ahmad Al-Bab. Dia cerita pintu. Makna asal pada pintu. Apa dia makna? Itu bab dengan makna tajuk. Makna asal dia macam tadilah. Menulis itu, makna asal ni ialah berkumpul, berkumpul, mengumpulkan, itu makna asalnya. Menulis itu kerana berlaku kumpulan situ. Wal babu pula, ni kita faham al-babu tu ialah yang mengandungi simpunan masalah tadi. Tapi ni makna asal dia dari segi bahasa, ma yutawassalu minhu ila ghairihi. Itu apa yang dimenyampaikan melaluinya itu kepada yang lain. Maknanya ma yatawassalu al-mar'u minhu ila ghairihi. Maknanya apa yang digunakan oleh seseorang untuk sampai kepada satu pihak lagi. Itu pintu. Maknanya nak masuk ke ruang yang sebelah, itu digunakan dia. Pintu lah maknanya. Itu makna pintu, asal maknanya. Wal faslu, makna fasal pula lughatan dari segi bahasanya al-hajiz. Jadi yang ni tentang al-faslu dan al-babu dia bagi makna istilah dulu lah ni. Dia bagi makna lughatan kemudian. Wal faslu lughatan al-hajiz baina asy-syai'aini. Al-faslu itu maknanya ialah yang al-hajiz, maknanya yang menghalang antara dua benda gabung. Dia pun letak halangan di tengah. Jadi dia tak boleh bergabung lah. Itu hajiz. Hajiz. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah dah diberi atas tadilah, yang mengandungi apa? Sekumpulan ilmu, sekumpulan apa nama ni, sekumpulan ismun li jumlatin mukhtasas, sekumpulan himpunan khusus bagi perbahasan sesuatu ilmu. Itu makna dari segi istilah dia. Istilah dia. Ini beri makna makna dari segi bahasa, segi makna bahasa. Wal kitabu huna khabaru mubtada'in mahdhufin. Gitu. Ini baru ada nahwu ya. Kitabut taharah. Jadi bila sebut kitabut taharah, dia adalah merupakan mudhafun ilaih. Jadi dia tak jadi jumlah lagi, tak jadi jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Maka nak jadikan dia jumlah, itu ditakdirkan. Ditakdirkan. Nak baca dia itu kena takdir duduk dalam jumlah lah. Jadi kitabut taharati. Jadi dia kata hadza, takdir dia mubtada'. Mubtada'nya ialah mubtada'un mahdhuf. Takdiruhu hadza kitabut taharati. Hadza mubtada', kitabu dia jadi khabar. Hadza kitabu khabar wa huwa mudhaf. Boleh juga kitabut taharati hadza. Itu. Kalau gitu kitabu jadi mubtada'. Hadza tu inilah dia. Kitab taharah inilah dia. Inilah dia. Tunjuk di sini. Inilah dia. Jadi hadza tu jadi khabar pun boleh juga. Ada masyhurnya pakai yang dia buat ni lah. Khabarin mahdhuf. Yang mubtada'nya adalah nama ni mahzuf. Yang ada ni kitabu, baca kitabu tu marfu' itu kerana dia adalah khabar. Itu maknanya. Kemudian dia adalah mudhaf. Dia adalah mudhaf. Mudhaf ila mahdhufaini, kepada dua perkataan yang dihazafkan. Kama qaddartu, sebagaimana aku telah takdirkan. Makna aku telah tetapkan tu, tulis bayani ahkami. Jadi kitabut taharati. Ni kitab mengenai taharah. Apa benda yang kaitan mengenai taharah itu? Maka diterangkan lagi, iaitu menerangkan kitab mengenai penerangan. Kitab yang menerangkan mengenai apa? Ahkam, mengenai hukum-hukum taharah. Bukan dia cerita taharah saja. Dia cerita tentang hukum-hukum. Jadi ni pun ada bahas lagi lah. Kalau nak bahas ni panjang lagi lah. Jadi kata para ulama, dia bukan cerita tentang hukum saja, wajib bila, sunat bila, bukan itu saja ya. Dia cerita juga tentang kelakuan taharah tu macam mana. Macam mana kelakuan itu, pembahagian taharah tu, dan cara bersuci dia tu macam mana, bukan hukum saja. Jadi setengah dia takdirkan hadza kitabut taharah, hadza kitabu bayani ahkamit taharati wa ma yata'allaqu biha, dan apa yang ada hubung kait dengannya. Apa yang ada hubung kait dengannya. Tapi yang ringkas ni inilah sebagaimana dia kata mahdhufaini, sebagaimana yang aku telah takdirkan. Takdirkan. Wa hadha yuqaddaru fi kulli kitabin wa babin wa faslin bihasbi ma yaliqu bihi. Demikianlah kalau kita tengok dalam tempat lain nanti,
Kan ada kitabus salah, maknanya kitabu bayani ahkamis salati wa ma yata'allaqu biha. Gitu. Bila jumpa faslun, kita pun kena takdirlah dengan yang bertepatan dengannya. Faslun, faslu bayani, gitu. Dan seumpamanya, bihasbi ma yaliqu bihi, dengan keadaan yang sesuai lah mengikut tempat ditulis itu. Kata takdir sendirilah maknanya. Wa idh qad alimta dzalika, dan tatkala telah engkau mengetahui yang demikian itu, iaitu ada takdir bagi mudhafun ilaih yang tambahan tadi, falah tiyaja, maka tidak adalah hajat ila takdiri dzalika, untuk aku takdirkan pula yang demikian itu fi kulli babin, dalam setiap kitab, fi kulli kitabin aw babin aw faslin ikhtisaran, sebagai ringkasnya. Jadi bila dia bagi tahu kitabut taharah, kitabus saumi, kitabus siyam, kitabu kitabul haji, maknanya kitabuz zakah, maknanya kitabu bayani ahkamis siyam, kitabu bayani ahkamis zakah, wa ma yata'allaqu biha. Tak payah beritahu pun, engkau takdir sendirilah. Ambillah syarah dia tentang kitabut taharati. Sebenarnya tajuk tu senang saja, kitabut taharati. Tapi oleh kerana dia nak detailkan makna kitab itu, dengan at-taharah tak masuk lagi, baru masuk kitab saja. Masuk kitab saja, itulah penerangan mengenai kitab. Jadi sekadar itu saja. InsyaAllah kita sambung tentang taharah pada pelajaran yang akan datang. Allahumma anfa'na bil ilmi وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وأكرمنا بالتقوى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.